Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haziq bin Muhammad dan bahagian ini saya akan menerangkan company profile untuk Pos Laju. Untuk slogan Pos Laju ialah Looking Ahead and Go Beyond. Dan untuk misi Pos Laju adalah untuk membina dan menyampaikan mereka yang pilihan. Dan bagi visi Pos Laju adalah untuk menghubungkan Malaysia dan seterusnya untuk hari ini dan esok. Ini merupakan carta organisasi jawatan yang terdapat dalam syarikat Pos Laju. Yang pertama ialah CEO, iaitu Jadis Lee, yang diikuti dengan CTO Samas Ravendra. Yang ketiga ialah CFO, iaitu Tio Nadir. Yang keempat Customer Official Elena Pacu. Seterusnya ada Director Operator, iaitu Zaini Ahmad, diikuti dengan CFO Muhammad bin Famshah. Dan terakhir ialah Chief Commercial Officer, iaitu Sarawena dan Ramasani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya ingin menerangkan berkenaan permasalahan bagi syarikat Pos Laju. Dan permasalahan tersebut adalah penetapan syarikat penghantaran barang oleh syarikat e-dagang seperti Shopee. Seperti semua sedia maklum, kebanyakan rakyat Malaysia pada hari ini lebih gemar memilih berbelanja di platform e-dagang. Dan ketika ini, kebanyakan syarikat ini telah pun menetapkan syarikat kurir tertentu untuk menghantar barang kepada pelanggan. Dan hal ini semestinya serba sedikit membuatkan syarikat kurir seperti Pos Laju tidak dapat jumlah pelanggan seperti sebelum ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sultan Amin akan meneruskan perbincangan pada bahagian solusi atau penyelesaian masalah yang ada pada syarikat Pos Laju Malaysia. Kami menggunakan kaedah servis inovasi bagi menyelesaikan masalah yang terdapat dalam Pos Laju Malaysia kerana servis inovasi ini melibatkan 4 perkara penting. Yang pertama ialah inovasi produk. Yang kedua, inovasi pembungkusan barangan pelanggan. Yang ketiga, perkhidmatan. Dan yang keempat, institusi perbankan. Inovasi amat penting dalam menyelesaikan sesebuah masalah yang berada dalam sesebuah syarikat. Melalui inovasi, kita dapat memperolehi pelbagai jenis manfaat. Yang pertama ialah kita dapat mengembangkan syarikat. Yang kedua, dapat membuat syarikat untuk berdaya saing dengan syarikat-syarikat lain. Yang ketiga ialah dapat membina idea baru serta perkhidmatan-perkhidmatan yang baru. Dan yang paling penting ialah memaksimalkan keuntungan dan memberikan keuntungan yang maksimum kepada pemegang saham. Seterusnya kita beralih kepada kaedah servis inovasi. Servis inovasi ini mempunyai 3 kaedah. Yang pertama ialah nilai pengalaman pelanggan. Yang kedua ialah mengumpul data pelanggan. Dan yang ketiga ialah membahagikan bekalan pelanggan. Bagi nilai pengalaman pelanggan, menjadikan sesebuah pengalaman pelanggan itu mudah untuk pelanggan membeli dan memilih barangan dan cara pelanggan ingin membayar. Ini dapat memudahkan lagi atau menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam Pos Laju Malaysia. Yang kaedah yang kedua iaitu kumpul data pelanggan. Ini melibatkan pertimbangan tinjauan, kumpulan fokus, pemerhatian, analisis, gelagat pembeli, keperluan dan kehendak dan sebagainya. Perkara-perkara seperti ini amat penting untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam proses pemindahan atau pembungkusan barangan. Yang terakhir ialah bahagikan bekalan pelanggan anda. Segmentasi yang berbeza antara pelanggan amat memainkan peranan penting dalam menyebabkan masalah-masalah atau isu-isu yang timbul dalam perkhidmatan. Dalam membahagikan bekalan pelanggan ini dapat memudahkan lagi syarikat dalam mengenal pasti masalah-masalah dan menyelesaikan masalah-masalah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azim bin Muhammad Nasir. Nombor metrik saya C21A18009. Untuk solusi kedua, inovasi dalam organisasi. Kami membuat solusi untuk menyelesaikan masalah ini iaitu dengan menggunakan kaedah Organizing Innovation. Hal ini kerana ekonomi yang terus berkembang membuatkan syarikat mesti menghadapi perubahan ini, kos tinggi dan persaingan. Pada masa ini, pengurusan inovasi boleh dianggap sebagai titik persaingan utama kejayaan syarikat. Salah satu sebabnya ialah hakikat bahawa zaman sekarang adalah berdasarkan pembangunan berterusan, kemajuan dan penemuan teknikal dan teknologi. Pada abad ke-21, inovasi adalah penting untuk perniagaan jika syarikat Pos Laju ingin bertahan dalam persekitaran pasaran semasa. Kaedah inovasi dalam organisasi Pos Laju perlu mewujudkan program insentif di mana penekanan akan diberikan kepada idea-idea inovatif. Program insentif mesti diwujudkan berdasarkan keperluan sebenar pekerja. Pada masa yang sama, pekerja akan diberi ganjaran untuk idea-idea inovatif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Kriteria yang ditentukan oleh pengurusan, pengurus inovasi dan kaki tangan HR. Hal ini boleh membuatkan perkhidmatan pos laju dapat dipentingkan dan berdapat berdaya saing dengan syarikat besar yang lain. Itu saja, terima kasih.